Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5 KSSM. Bab 6, fungsi trigonometri. Okey, standard kandungan kali ini kita nak bincangkan ialah 6.2. Nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Tapi ini adalah part yang pertama. Kita nak bincangkan dalam video ni berkaitan antara sin, cos, tangent dan cosec, secant dan cotangent. Apa berkaitan antara dua grup tersebut? Kita tengok. Okey, first kali, walaupun dah tahu, kita kena ulang banyak-banyak kali sebab memang akan ada yang tak ingat. Okey, kita kena kenali dulu sisi segitiga kita. Sisi segitiga ni yang berkaitan dengan trigonometri ni mestilah sisi segitiga bersudut 90 darjah. Itu dia, kita punya sudut 90 darjah, sudut tegak 90 darjah. Okey, sudut yang kita nak ceritakan ni, cikgu letak dekat situ lah. Sebenarnya kat mana-mana pun boleh. Boleh kat sini, boleh dekat atas. Tak ada masalah kat mana dia kedudukan sudut tersebut. So, kita katakanlah kali ni kita nak bincang sudut theta tu berada di sini ya. Okey, sisi tu yang ni satu yang garis-garis ni yang bersambung membentuk segitiga ni. Garis-garis lurus yang bersambung membentuk segitiga itulah namanya sisi. Okay. Sisi yang bertentangan dengan sudut theta, sudut yang kita akan ceritakan tu ialah kita panggil tentang. Sudut yang bertentangan dengan 90 darjah, sudut 90 darjah ni kita panggil hypotenuse. Hypotenuse ni satu-satunya sudut yang tidak straight, sisi yang tidak straight lah maksudnya. Ini sisi yang straight, betul tak? Sebab dia disambungkan dengan sudut 90 darjah macam ni. Okey. Jadi yang sengit condong tu, itulah kita panggil hypotenuse. Kat sini Okey. Hypotenuse dengan sisi sebelah ni disambungkan dengan sudut theta. Okay, dekat sudut theta, dia bersambung dengan hypotenuse dengan sebelah. Okey, tapi yang sebelah ni straight sebab dia akan 90 darjah dengan sisi tentang. Tapi hypotenuse ni condong. Itu je beza hypotenuse dengan sebelah. Okay, satu perkara lagi, hypotenuse merupakan sisi terpanjang dalam satu segitiga. Okay. Kalau sebelah dengan tentang ni tak kisah kedudukan dia di mana. Yang penting kita tengok di mana sudut tersebut. Kalau sudut theta di atas, jadi tentang dah bertukar tempat dengan sebelah. Sebelah jadi dekat sini, tentang jadi sebelah sini. Hypotenuse still di sini. Sebab hypotenuse adalah satu-satunya sisi yang condong dan dia terpanjang, sisi yang terpanjang. Okay? Ini pun dah belajar kan? Ini katakanlah cikgu gunakan rumus atau formula macam ni. Saya tak hafal. STHKSHTTS. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Kan? Zaman-zaman dulu, daripada zaman-zaman dulu lagi benda ni. Ini mewakili, S tu mewakili apa? Sin. Sin theta. Ini tempat sudut dia. Sin theta. Sama dengan sisi tentang per sisi hypotenuse. TH, STH, STH. Macam tu senang sangat nak ingat. Okey. Cos. KSH. Cos theta sama dengan sisi sebelah per sisi hypotenuse. Tangent theta sama dengan sisi tentang per sisi sebelah. Okey. Seterusnya, okay, ni yang kita nak tengok berkaitan antara sin, cos, tangent ni dengan cosec, secant dengan cot. Okay. First kali kita kenali cosec theta. Cosec theta ni merupakan 1 per sin. Okay. Cosec ni relate dengan sin, saudara dia lah. Okay, relatif dia. Okay. Cosec ialah 1 per sin. Okay, nak ingat nanti kejap. Okay, jadi kalau sin theta sama dengan sisi tentang per hypotenuse, maka cosec theta akan terbaliklah. Kita tukarkan sisi dia ke atas ke bawah sebab dia 1 per. Okay, jadi dia akan jadi terbalik. Hypotenuse per tentang. Okay, macam tu. Dekat sini kita tahu cosec theta sama dengan hypotenuse per tentang sebab dia inverse kepada sin. Inverse tu, 1 per lah.
Okay, second theta relate kepada cos theta. Sini. Jangan ingat kalau ini K, dia akan relate dengan cos. Itu tidak. Okay. Yang ini pula awak tengok sini S mesti relate dengan sin. So tidak, dia terbalik. Sini K, sini K. Sini S ni S. Betul Ingat macam tu. So cosec dengan sin. Second dengan cos. Kalau cos kita dah belajar cos theta sama dengan sisi sebelah persisi hipotenus, maka cos cikgu pula. Okay, second ialah terbaliklah hipotenus bertentang. Kalau cotangent, cotangent ni dia special. Kita tahu cot tu sebenarnya cotangent memang dia akan relate dengan tangent. Okay? Sin dengan cos ni memang ada relation dia. Nanti cikgu tunjuk akan datang bila kita dah belajar graf, nanti kita tunjuk macam mana dia punya berkaitan antara sin dengan cos. Tangent je lain sikit. Dia sendiri. So, cotangent ni, cot ni relate dengan tangent. Jadi, kalau tangent sama dengan tentang persebelah, maka cot sama dengan sebelah tentang. Kita just terbalikkan dia. Satu perkara lagi yang you all mesti ingat. Yang ini tangent sama dengan sin per cos. Jadi kalau cot, kalau kita tak ada maklumat pasal yang ni, mungkin kita akan kena gunakan maklumat yang macam ni. Tangent sama dengan sin per cos, maka cot sama dengan cos per sin. Just ingat yang itu. Sekarang jom kita tengok contoh yang pertama. Di sini diberi satu segitiga bersudut tegak. Dekat sini position dia kita tengok di manakah sisi-sisi yang kita nak kenal pasti tu. Okey, nak tahu H ni apa ke? Soalan yang pertama dia nak cari cos theta. So kalau cos theta ni kita dah tahu formula dia mesti ada kalau saya hafal. Maksudnya sebelah per hipotenus. Kat mana hipotenus? Kat mana sebelah? Tak tahu kan? Kena pasti dululah. Make sure yang berhadapan dengan sudut 90 darjah ni ialah hipotenus. Tapi hipotenus kita tak ada nilai. Tak ada nilai. Macam mana kita nak masukkan dalam cos tu? Kenalah gunakan teorem Pythagoras terlebih dahulu untuk cari H. Okay, teorem Pythagoras. Ini hipotenus. Hipotenus ialah dua sisi yang lain tu kita tambahkan kuasa 2. 6 square tambah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita akan dapat H itu sama dengan 10. Dapat H sama dengan 10. Okey. Ini merupakan sisi-sisi kita kenal pasti. Ini theta. Jangan confuse dengan contoh yang awal-awal tadi. Awal-awal tadi kita letak theta kita sebelah kanan, 90 darjah kita sebelah kiri. Sekarang ni 90 darjah kita duduk di atas sana, dekat atas sana. Jadi yang berhadapan, sisi yang berhadapan dengan 90 darjah tu itulah hipotenus. Yang berhadapan dengan sudut theta tu itulah tentang. Yang duduk sebelah dengan sudut theta ni ialah sebelah dan hipotenus. Tapi hipotenus yang panjang. Yang pendek tu sisi sebelah. Okey. Cos theta. Kita nak cari cos theta ni tadi. Saya hafal. Sebelah per hipotenus. Jadi masukkan 8 per 10. 8 per 10. Sama dengan 0.8. Kekal jawapan macam ni kita pemudahkanlah. Kalau itu masuk dekat jadi perpuluhan terus. Kalau nak kekal dengan pecahan, pemudahkan dia, cantikkan sikit jadi 4 per 5. Seterusnya cari second theta. Second ni relate dengan siapa? Kita tengok ni S, ini K. Ini dia punya relation. Second theta sama dengan 1 per cos. Jangan tengok S dengan S dan second jadi dengan sin pula. No. Second mesti dengan cos. Jadi kita tahu second ni relate dengan cos 1 per cos. Kita dah dapat cos ialah 0.8. Just masukkan 1 per 0.8.
Dapatlah 1.25. Okay, betul. Okay. Atau okay, yang ni kalau ini tadi kita dah cari 0.8 siap-siap. Okay. Kalau kita tak cari lagi kos, just kita masukkan ni je lah. Second kan sama dengan hypotenuse per sebelah. Kita terbalikkan kan. Jadi 10/8. Masukkan itu je. Hypotenuse per sebelah. 10/8. Dapatlah 1.25. Sama je. Okey, contoh 2. Kita ada satu segitiga yang normal di sini. Okey, segitiga dia duduk tak terbalik lagi macam tadi kan. Okey, kat sini satu segitiga dia kita nampak sangat kat mana hypotenuse kita kan. Yang kita tak ada ialah X. X tu adalah satu sisi sisi lain lah. Jadi kita nak cari dia dulu apa nilai X ni. X sama dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Sebab kita ada hypotenuse, maka hypotenuse tu kita kena tolakkan dengan sisi yang satu lagi. Lepas tu kita akan dapat X sama dengan 12. Dia soalan minta tangent theta. Jadi kita kena kenal pasti dulu sisi-sisi kita. Kita dah tahu sisi yang terpanjang ataupun sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah tu ialah hypotenuse. Betul tak? Jadi kita tengok pula sisi yang bertentangan dengan theta tu ialah tentang. Sisi yang bertentangan dengan sudut theta ialah tentang. Sisi yang bersebelahan dengan sudut theta ada dua. Sisi yang bersebelahan dengan sudut theta, satu hypotenuse, satu lagi sebelah. Yang panjang ialah hypotenuse, yang pendek ialah sebelah. Okey? Jadi yang kita belum ada ialah sebelah ni. So tuliskan S kat tepi dia. S tu sebelah lah. Sekarang baru kita boleh cari tangent theta. Tangent tentu tak susah. TTS tentu tak susah. Maksudnya tentang per sebelah. Just masukkan nilai tentang. Tentang kita tadi kita dah dapat kira 12. 12/5. Okay, jadikan dia perpuluhan 2.4. Okay, settle ya. Okay, then seterusnya cosec. Cosec ni relate kepada, dia bersaudara dengan sin. Jangan tengok K tu dia jadi cos. No. Bukan. Cosec tu bukan saudara cos. Cosec ni bersaudara dengan sin. Kalau second tu tadi bersaudara dengan cos. Dia terbalik. Cosec dengan sec ni terbalik. Kalau cosec ni ingat sin. Sin jadi sin. Telah tahu sin tu tentang per hypotenuse. Saya tak hafal. Tentang per hypotenuse. Jadi kalau cosec macam mana? Cosec terbalik lah. Tentang per hypotenuse. Jadi hypotenuse ini atas tentang pergi bawah. Jadi 13/12. Dapat 1.083. Okey? Okay, sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Thank you dan bye-bye.